layar kereta pancit. Jadi dia akan gunakan jet hidrolik, tekan dengan kaki ni tekan dengan kaki ataupun tangan ke, tekan, ini nanti kereta akan naik. Macam mana kereta yang begitu berat boleh naik digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Apabila ombak kecil ditarik ke atas, ombak kecil yang ini ombak kecil ni ditarik ke atas, tekanan atmosfera bertindak ke atas cecair dalam takungan lalu menyebabkan cecair mengalir dari takungan ke dalam silinder kecil. Takungan cecair yang ni. So dia akan mengalir ke silinder kecil melalui injak P. So dia akan mengalir ke sini. Dan injak Q tertutup. Ini pula tutup. Injak Q tutup. Apabila ombak kecil ditolak ke bawah, ombak kecil pula ditolak ke bawah. Cikgu gunakan warna merah. Apabila ombak kecil ditolak ke bawah, ombak kecil ditolak ke bawah, tekanan yang dikenakan ke atas cecair menyebabkan injak Q terbuka. So injak Q ni akan buka. Yang ni. Tekanan yang dikenakan ke atas cecair menyebabkan injak Q terbuka dan injak P tertutup. Ini pula tutup. Ini pula tutup. So dia memang satu tutup, satu buka. Tekanan yang dihasilkan oleh ombak kecil dipindahkan ke cecair di dalam ombak besar. Jadi tekanan sekarang dia akan bergerak ke ombak besar ni. Ombak besar dinaikkan oleh daya yang dihasilkan oleh tekanan tadi. Tindakan menolak dan menarik ombak kecil berulang kali dapat menaikkan beban ke arah yang dikehendaki. Untuk menurunkan beban, injak pelepas dibuka supaya cecair di bawah ombak besar dapat mengalir balik ke takungan cecair. So injak pelepas ni kalau buka nanti dia mengalir balik. Itulah fungsi jet hidrolik ni. Cecair dalam ni dia akan bergerak dari tempat P pergi Q. So beban itu boleh dinaikkan. Kalau nak turunkan dia, injak pelepas dibuka. Injak pelepas dibuka. Ada masalah lagi ni? Tak ada. Ada tak nota ni? Ada. Okey. Yang lepas ni kan? Ya, yang lepas punya. Adik. Ini ringkasan apa yang you belajar. Baik. Okey. Gerakan kenderaan di air. Prinsip gerakan kenderaan di air. Bentuk larus. Ini bentuk larus dia. Ini bentuk larus kapal ditolak ke hadapan. Air ditolak ke belakang. Nanti ada momentum yang menolak kapal ke depan. Kenderaan air kebanyakan mempunyai bentuk larus. Kapal berenjin bergantung kepada putaran berbaling kapal untuk pelayaran. Berbaling akan berputar apabila enjin dihidupkan dan menolak air ke belakang. Suatu momentum ke belakang dihasilkan. Jadi yang ini suatu momentum ke belakang dihasilkan. Menurut prinsip keabadian momentum, sesuatu momentum ke hadapan dihasilkan dan menolak kapal tu ke depan. So suatu momentum ke belakang dihasilkan, jadi adalah momentum untuk menolaknya ke depan. Seterusnya. Awak baca dulu 2 dan 3. Hovercraft mempunyai karung yang berisi udara pada bahagian dasarnya. Karung macam cushion dia. Cushion dia. Mana dia? Yang ni. Lapisan udara ini mengurangkan seretan dengan memisahkan rangka kapal daripada permukaan air. Jadi seretan macam dia punya diserang lah. Putaran kipas menggerakkan hovercraft ke hadapan. Nombor 3, hydrofoil.
Okey, hidrofoil dibina di atas penyangga dengan sayap di dasar penyangga tu. Sayap. Okey. Apabila ia bergerak laju, daya bertindak ke atas sayapnya sehingga rangka badan hidrofoil terangkat dari permukaan air. Jadi geseran dia berkuranglah. Ini mengurangkan seretan yang disebabkan oleh rintangan air. Okey. Yang ini dah. Okey, seterusnya. Okey, untuk prinsip Archimedes, daya tujah ke atas menyebabkan suatu objek kehilangan berat ketika berada dalam air. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa apabila suatu objek direndam sepenuhnya atau sebahagiannya dalam cecair, daya tujah ke atas yang dialami oleh objek itu adalah sama dengan berat cecair yang disesarkan. So ini ramai pelajar tak faham ini. Ini kena tahu prinsip Archimedes menyatakan bahawa daya tujah ke atas iaitu macam something yang menolak dia, batu ni, daya tujah maksudnya yang menolak dia ke atas tu. Daya tujah ke atas objek itu sama dengan berat cecair yang disesarkan. Maksudnya berat cecair yang disesarkan yang ini. Okey, berat cecair yang disesarkan. Jadi daya tujah ke atas sama dengan berat cecair yang disesarkan ataupun kehilangan berat objek dalam air. Okey. Contohnya, kalau sebelum batu itu dimasukkan ke dalam air 5 Newton. Lepas dah masuk air, batu itu tinggal 3 Newton. Jadi daya tujah ke atas ialah 2 Newton. Iaitu sama dengan berat cecair yang disesarkan iaitu 2 Newton. Okay? Ataupun kehilangan berat objek dalam air. Ini air yang hilang iaitu 2 Newton lah. So, itulah maksudnya. 5N tolak 3N sama dengan 2 Newton. Okay. Penggunaan prinsip Archimedes. Kapal laut dibina dalam ruang udara yang besar di dalamnya untuk menyesarkan isi padu air laut yang besar. Dengan itu, daya tujah ke atas yang dihasilkan adalah sama dengan berat kapal. Itu tak ada apa-apa. Okey, kapal selam apabila tangki balas kosong, kapal selam akan terapung di permukaan laut. Okey, sebab kosong, dia punya ketupatan rendah. Jadi kurang tumpat dia akan terapung. Ini kerana berat kapal selam sama dengan tujah ke atas. Okey, yang ini highlight. Berat kapal selam sama dengan tujah ke atas. Kapal selam akan tenggelam apabila tangki balasnya dipenuhi air. Ini kerana jumlah berat kapal selam lebih besar daripada tujah ke atas. Okey. Jadi kalau tangki balas diisi dengan air, jadi dia beratlah. Kalau berat lebih tumpat, okey. Jadi tujah ke atasnya kurang. So berat kapal selam itu lebih besar daripada tujah ke atas. Jadi dia akan tenggelam ke bawah. Okey, gerakan kenderaan di udara. I think lepas udara saya dah habis. Okey, gerakan kenderaan di udara. Awak baca dulu roket dengan jet. Okey, 2 minit. Apa yang awak kena tahu ialah dia punya tangki cecair oksigen. Ini tangki cecair hidrogen. Hidrogen kat depan, oksigen kat belakang, sebab nanti hidrogen itu akan pindah ke belakang, dia akan bercampur dengan oksigen dan menghasilkan pembakaran di kebok pembakaran ni. Okey, gas panas dikeluarkan dari exhaust.